Jadi apa pula isu yang BN menarik juga memberi kelebihan pada BN ini, antara lain juga adalah responsifnya PM. Apa saja yang rakyat minta dia bagi. Okay? Orang minta ISA, okay, dihapuskan, maka beliau hapuskan ISA. Sehingga Tun Mahathir dalam satu temu bual memberi pandangan beliau. Apa pandangan mengenai penghapusan ini? Beliau berkata, di negara Amerika dan British, mereka mula membuat akta keselamatan dalam negeri ini. Okay, malah boleh menjarakan sehingga 10 tahun pun tanpa dibicarakan. Tetapi kita menghapuskannya pula. Ini adalah ekspresi PM adalah sangat responsif kepada rakyat. Pada hal-hal keselamatan negara pun beliau boleh meraihkan, okay, AUKU dan sebagainya. Ini kan pula kepada kebajikan. Termasuklah bantuan-bantuan yang kita yang memeriahkan setiap hujung tahun dalam negara kita. Jadi apa yang rakyat minta akan diberikan. Responsif itu adalah kekuatan. Jadi kepimpinan Datuk Seri Najib dan juga performance beliau juga diukur. Okay? Kalau kita lihat beberapa ukuran mengenai kepimpinan beliau. Okay? Sehingga kalau ditanya mengenai kepribadian terpuji, sehingga mencapai 86%. Okay? Dan dalam kalangan masyarakat India dan juga China berbeza-beza. Okay? Pada tahap pengundi Cina 42%. Tapi ini adalah satu yang mengujakan, kerana kalau kita nak kaitkan dengan sokongan masyarakat Cina, kajian MCA pun cuma pada tahap 25% sahaja. Jadi ini adalah petunjuk-petunjuk mengenai populariti Najib sendiri. Okay? Survey pada April 2012 pun pada tahap 61%. Walaupun dikatakan menurun pada survey September 2012 kepada 58%. Kerana kalau kita lihat yang dikatakan tsunami 2008, populariti ataupun performance Tun Abdullah pada ketika itu adalah pada tahap sekitar 50% saja, pun boleh mencapai 140 kerusi. Dari segi performance PN sehingga Februari 2013, okay, ada beberapa institusi penyelidikan yang meletakkan sehingga ke tahap 61%. Jadi ini adalah maintain daripada apa yang dibuat oleh kalangan kita sendiri. Dari segi beberapa perkara popular dalam usaha kepembangkangan, antara lain free education. Okay, tetapi free education ini pun kalau ditanya soalan yang ditanyakan kepada pengundi, okay, mengenai free education ini, apa yang dilakukan oleh kerajaan itu dianggap 51% mereka menyokong bahawa kita perlu kekalkan kurang-kurangnya PTPTN itu dengan apa yang ada pada hari ini. Kerana free education itu mungkin mendatangkan kesan yang tidak baik kepada negara. Dan dari segi isu ini sebenarnya mampu menambat semula hati rakyat, di mana kalau kita lihat ini pada tahap yang disebutkan tadi melalui 9 pilihan raya kecil dan pilihan DUN Sarawak, itu survey yang dibuat, sokongan terhadap Datuk Seri Najib dan berpuas hati rakyat itu adalah pada tahap 75%. Ini adalah pada tahap yang tinggi. Dan satu lagi yang saya ingin bicarakan dalam masa ringkas ini adalah siapa calon BN yang hebat. Bukan siapa calon, oleh kerana tajuk kita ada calon kan. Jadi kalau kita lihat melalui penamaan calon yang lepas, banyak perkara yang memberangsangkan kan sebenarnya, di mana kita boleh lihat bahawa bahan segar, okay, seolah-olah calon yang dikemuka itu adalah
bahan segar yang belum masuk peti ais lagi, kan? Kalau kita sembelih ayam kampung tu belum masuk peti ais lagi, kita dah masak. Kerana kalau kita lihat calon DUN saja pun hampir, kalau kita kata 505 calon DUN, okey, kalau dikata 49% tu hampir 250 orang adalah calon baru. Ini adalah ekspresi Datuk Seri Najib nak apa yang rakyat minta. Rakyat minta perbezaan, dia kemukakan calon itu. Dan ini adalah kelebihan yang ada, dan banyak perkara-perkara yang disebutkan tadi tidak ada pada Pakatan Rakyat dan tidak berpihak kepada Pakatan Rakyat. Malang sekali lah, kerana kita lihat dari segi Pakatan Rakyat ni, mereka sebenarnya banyak dasar, banyak isu, okay? Mereka ini dari segi dasarnya, mereka boleh diumpamakan seperti apa yang kita biasa dengar dalam tulisan-tulisan, tidur sebantar, okay? Tapi mimpi lain-lain, kan? Seperti kek hari jadi, kek apa orang panggil tu, icing tu, kan? Menarik tetapi rapuh sampai ke dalam. Dan ibarat kahwin, baru kahwin, okay? Ini pakatan yang baru kahwin, dia tidak mempunyai benih lagi pun, kan? Mungkin dia baru, dia perlu proses yang lebih lama sedikit untuk, okay, memperkukuhkan akar. Kerana akar itulah yang akan membentuk wacana nasional yang sesuai dengan pluraliti kita, dengan kepelbagaian bangsa dan agama dalam negara. Dan manifesto Pakatan Rakyat pun kalau kita lihat banyak, kalau disebutkan di sini mungkin akan dikatakan pembentang bias, kan? Tapi dia boleh membangkrupkan rakyat. Dan dari segi survey-survey pun menunjukkan bahawa percanggahan pendapat dalam kalangan parti-parti dalam Pakatan Rakyat yang bersetuju adalah pada tahap 55% pada survey April 2012. Pada survey September meningkat kepada 59%. Okay, bahawa mereka tidak boleh berpakat dengan baik. Manakala dari segi kelemahan pentadbiran negeri di bawah pemerintahan Pakatan Rakyat pula dilihat pada April 2012, dilihat pada tahap 43% bersetuju bahawa banyak kelemahan, manakala pada survey September 2012 meningkat kepada 48% persetujuan itu. Jadi begitu juga dengan perkara-perkara calon ini. Sebenarnya calon-calon baru ini, kalau kita lihat, mungkin masa tidak sempat untuk bincangkan secara besar di sini, bahawa calon-calon di dalam pakatan itu, antara yang disebutkan calon-calon mereka itu ada yang sangat tua, kan? Ada yang melebihi 70 tahun, masih menjadi taruhan pembangkang, baik di PAS, Pakatan Rakyat, Parti Keadilan Rakyat, dan DAP. Sedangkan imej ini sudah ditukar oleh BN. Dan ini adalah antara perkara-perkara yang menjadi asas kuat untuk kita melihat perkara-perkara ini. Sebagai kesimpulannya, sebenarnya banyak perkara lagi yang tidak sempat saya kemukakan di sini. Dari segi ujian peneguhan terhadap pandangan-pandangan itu melalui survey kawasan-kawasan majoriti kecil yang 1000 ke bawah parlimen ini, kita boleh lihat bahawa kemungkinan besar itu akan berpihak kepada BN. Jadi di akhir analisis saya ni, yang pastinya ialah BN akan kekal memerintah. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.